يا رمضان شهر الرحمة والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepadanya, khususnya pada bulan Ramadan pada tahun ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmah. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan rahmah daripada Allah SWT. Penuh dengan maghfirah, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita supaya kita dapat berusaha membebaskan diri daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita perihal ini, di mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Awal Ramadan adalah rahmah, pertengahan Ramadan adalah maghfirah, dan akhir Ramadan pembebasan daripada api neraka. Jika kita lihat kepada perkataan rahmah, dia mempunyai suatu pengertian yang menggambarkan tentang kemuliaan bulan Ramadan, dan kemuliaan bulan Ramadan itu adalah gambaran tentang rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat yang beriman kepadanya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berasaskan kepada keadaan itu, maka kita dapati para ulama mengemukakan pentarifan atau pendefinisian tentang ta'rif rahmah, di mana mereka mengatakan rahmah itu adalah nikmat, rahmah itu adalah kebaikan, rahmah itu adalah ihsan, dan rahmah itu adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru rahmah dengan pengertian itu dia membawa maksud bahawa sekiranya rahmah dengan pengertian itu tidak dimiliki oleh kita, maka kita akan meneruskan kehidupan dunia ini dengan penuh kepayahan. Kenapa? Kerana rahmah dalam erti kata kebaikan, rahmah dalam erti kata nikmat, rahmah dalam erti kata panduan, rahmah dalam erti kata hidayah daripada Allah SWT, sekiranya tidak ada, maka sudah pasti manusia akan mencari-cari jalan tuju untuk beribadat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berasaskan kepada kefahaman itu, maka boleh kita katakan bahawa mafhum daripada pengertian itu, boleh kita katakan bahawa rahmah yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran dan yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada orang-orang yang beriman apabila datangnya bulan Ramadan. Kerana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan bulan Ramadan terdapat padanya Lailatul Qadr. Dua perkara itu adalah merupakan suatu perkara besar. Sekiranya dimanfaatkan, sekiranya dihayati oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka sudah pasti kehidupan mereka amat bermakna. Keistimewaan pada bulan Ramadan dapat kita lihat sebenarnya. Dapat kita lihat menerusi pelbagai nikmat dan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan kepada orang-orang yang beriman pada bulan puasa. Suatu kebenaran atau suatu realiti yang berlaku di hadapan mata kita. Saya mengambil contoh aktiviti yang berlaku di Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya ini. Jika kita lihat pada bulan-bulan biasa, bukan pada bulan Ramadan, aktiviti yang berlaku di Akademi Pengajian Islam adalah aktiviti yang berbentuk PMP atau PDP, pengajian dan pembelajaran.
manakala dalam aktiviti kerohaniannya adalah yang melibatkan solat berjemaah dan sebagainya. Tetapi pada bulan Ramadan kita dapati kehidupan para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di Akademi Pengajian Islam Malaysia Melaya ini lebih ceria, lebih gembira, kerana selain daripada kehidupan PMP, kita dapati mereka diceriakan dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya mengadakan solat tarawih secara berjamaah di surau universiti, dan begitu juga pada waktu berbuka mereka disediakan dengan kemudahan berbuka, majlis iftar pada setiap hari, dan begitu juga pada setiap tahun Akademi Pengajian Islam Malaysia Melaya mengadakan aktiviti iftar perdana. Dan aktiviti iftar yang dilakukan di Akademi Pengajian Islam ini dia melibatkan pelbagai pihak, melibatkan jabatan, melibatkan persatuan-persatuan dan juga melibatkan para NGO. Penglibatan secara meluas daripada pelbagai pihak itu adalah gambaran tentang nikmat yang diperolehi oleh para pelajar hasil daripada usaha dan gemeling pihak Akademi Pengajian Islam untuk memberi khidmat bakti kepada para mahasiswa dan mahasiswi di APIUM itu sendiri. Jadi itu adalah merupakan suatu usaha yang amat baik yang dilakukan oleh pihak Akademi Pengajian Islam Malaysia Melaya, dan saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada Dekan Akademi Pengajian Islam Malaysia Melaya dan juga para pentadbir di bawahnya yang bekerja bertukus lumus dan bekerja dengan penuh efisien sehingga akhirnya para mahasiswa dan mahasiswi dapat memperolehi banyak manfaat dan kebaikan daripada usaha itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton dan para pendengar yang dikasihi, selain daripada itu boleh kita lihat aktiviti ibadat boleh ditekuni dengan baik oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dia akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan usaha itu sudah pasti jalan untuk mendapat maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi terbuka lebih luas. Kita mengharapkan usaha itu akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sudah pasti penghujung kepada aktiviti itu adalah kita akan terlepas daripada bebanan api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan yang ingkar ini. Jelasnya apabila kita memperkatakan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak ciri-ciri keistimewaan dan manfaat yang akan diperolehi oleh kita apabila kita berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan ini sudah pasti akan tinggal menjadi tawaran sekiranya usaha atau penggembelingan tenaga daripada umat Islam tidak dilakukan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahawa usaha perlu dilakukan, kerana setiap usaha yang dilakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu kerana perbuatan kamu, amalan kamu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilihat oleh para nabi, para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Sidang penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita lihat kepada atau jika kita teliti kepada pandangan yang dikemukakan oleh Hamka dalam tafsirnya yang menguraikan tentang isu ini, beliau mengatakan bahawa umat Islam meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang sifatnya, iaitu kaya dan mempunyai rahmat. Justru mereka dituntut
supaya mengambil peluang dan mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan beriman dan beramal. Kenapa Hamka mengatakan sedemikian? Kerana jawapannya adalah kerana apabila kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kamalat itu, antaranya dua sifat yang saya sebutkan tadi, maka sudah pasti apabila kita memanjangkan permohonan, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti permohonan kita itu akan dimakbulkan olehnya. Kerana dia kaya, dia memiliki sesuatu. Dan begitu juga rahmat yang ada padanya akan dilimpah ruahkan kepada kita, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi, bahkan lebih mencukupi dan dapat memenuhi keperluan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada manusia sebahagian daripada apa yang mereka perlukan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha banyak itu, maka kamu tidak mampu untuk menentukan bilangannya. Innal insan la zalumun kafar. Tetapi malangnya manusia yang ingkar sangat suka meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Dan mereka juga sangat suka ingkar, sangat suka menafikan rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi itu adalah merupakan suatu ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menghindarkan diri daripada kekurangan itu. Kerana jika mereka terpalit dengan kekurangan itu, sudah pasti kehidupan mereka di dunia ini akan bermasalah, dan masalah yang berlaku di atas dunia ini sudah pasti akan berpanjangan ke alam akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, sidang penonton dan sidang pendengar yang dimuliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa rahmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Boleh kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amat hampir dengan orang-orang yang beriman. Dengan erti kata, untuk mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu perlu menjadi baik. Maka untuk mengelak diri daripada tidak mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan seseorang itu tidak terjebak, tidak bersifat dengan sifat keburukan, atau mereka bukan dari kalangan orang jahat. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Kerana pernyataan itu adalah datangnya daripada Allah SWT yang menjelaskan rahmah itu teramat hampir kepada mereka-mereka yang muhsinin. Dan muhsinin itu adalah merujuk kepada orang baik, orang yang suka melakukan amalan kebaikan dalam kehidupannya. Dan dalam ayat ini, pada permulaan ayat itu, Allah SWT menegaskan bahawa di antara prasyarat untuk mendapatkan rahmah daripada Allah SWT ialah mereka tidak boleh merosakkan bumi dan isi kandungannya, ekosistemnya. Allah SWT menjelaskan keadaan itu pada pangkal ayat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kamu merosakkan dunia setelah mana dunia dicipta oleh Allah SWT dengan penuh sempurna. Dalam erti kata lain, seseorang itu tidak boleh menjadi makhluk perosak. Kerana sekiranya mereka menjadi makhluk perosak, maka sudah pasti dia akan merosakkan dirinya, dia akan merosakkan kaum keluarganya, dia akan merosakkan masyarakatnya, dia akan merosakkan agama dan negaranya. Jadi apabila berlaku keadaan sedemikian, maka sudah pasti
kehidupan manusia akan pincang, kehidupan manusia akan bermasalah. Justru untuk memastikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu menyelinap dalam diri seseorang, maka pelbagai kebaikan perlu dilakukan oleh mereka, dalam erti kata perlu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perkara-perkara kebaikan, kerana dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perkara-perkara kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri dan untuk semua pihak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, prasyarat yang kedua untuk membolehkan seseorang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang ditegaskan pada permulaan ayat tadi juga, ialah wad'uhu khaufan wa tama'a. Mereka perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesedaran dan juga dengan penuh keyakinan. Pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan doa seperti itu, setelah mana sebelumnya usaha telah dilakukan, amalan telah dilakukan dengan sebaik mungkin, dan akhirnya mereka berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka pengharapan penghujungnya insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan akan menurunkan kepada mereka rahmah yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala juga, boleh saya katakan juga bahawa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sesuatu yang perlu diusahakan, sesuatu yang perlu diusahakan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah boleh kita lihat daripada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa Jibril telah menyatakan kepada baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tiba-tiba mereka tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu akan dimasukkan atau dicampakkan dalam api neraka dan dijauhkan daripada rahmahnya. Jadi peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu peluang yang datangnya sekali dalam setahun. Amat malang sekiranya peluang keemasan yang datang sekali dalam setahun ini kita sia-siakan. Jika amalan yang kita lakukan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau amalan puasa yang kita lakukan ini hanya mendatangkan lapar dan dahaga, maka sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang amat rugi. Kerana apa yang kita lakukan itu tidak mampu untuk memberi kebahagiaan kepada hidup kita di dunia dan juga di alam akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa sekadar ini perkongsian saya untuk tazkirah Ramadan pada kali ini. Saya mendoakan supaya puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada puasa kita pada tahun lepas, dan insya-Allah puasa kita pada hari ini insya-Allah lebih baik daripada puasa kita yang semalam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.